Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat kembali kita bersua melalui online ini. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. Pada kali ini kita menyambung pada hadis yang ke-24, iaitu tajuknya peperangan demi peperangan. Hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yafidha al-malu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-haraj. Qalu wa mal haraju ya Rasulullah? Qala al-qatlu 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 thalathan. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah dan timbul fitnah, ujian kepada keimanan, dan banyak terjadinya al-harash. Sahabat bertanya, apakah al-harash, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, peperangan demi peperangan. Muslimin muslimat rahmatullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa akhir zaman, iaitu banyaknya berlaku peperangan. Dan keadaan dunia hari ini, kalau kita lihat, membuktikan kebenaran yang disabdakan oleh Nabi SAW. Harta benda melimpah ruah, kekayaan, hasil mahsul negara dunia banyak. Maka banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur, sehingga semakin banyak peralatan, teknologi ni, gunakan teknologi ni untuk mencipta alat-alat untuk keperluan hidup. Sebab itu manusia belum menumba meraih keuntungan dalam memproduksi dan memperdagangkan alat-alat tersebut, kerana masing-masing nakkan kekayaan. Ramai juga yang tamak, rakus. Maka berlakulah atau terjadilah rebutan dalam pasaran, mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Dan kalau kita tengok banyaknya berlaku peperangan, antara faktornya ialah kerana kekayaan, sumber kekayaan suatu tempat yang ada itu, maka berlakunya rampasan, penjajahan, peperangan. Dari hari ke hari, peperangan meletus sentiasa, tak henti-henti. Bila selesai di satu tempat peperangan, maka berlaku di tempat yang lain pula. Aman di tempat tu, maka berlaku pula di tempat yang lain. Yang meletus peperangan yang lain di tempat yang lain. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya salah guna teknologi tanpa iman. Sedangkan kalau kita lihat, teknologi dan kemajuan ini dia tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan agama, asalkan teknologi dan kemajuan yang ada itu patuh kepada etika kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Islam itu menjaga kemanusiaan ini. Tetapi teknologi, kemajuan yang dikemukakan oleh Barat pada hari ini, kalau kita tengok, hanya berdasarkan kepada kebendaan, material.
dan berdasarkan kepada kepentingan peribadi, ikut hawa nafsu, rakus, sehingga disalahgunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri. Realitinya begitulah keadaan yang berlaku sehingga titik akhir, sehingga berlakunya kiamat. Manusia mengejar kekayaan, termasuk dalam kalau kita sebut teknologi persenjataan, yang akhirnya menyebabkan banyak berlaku kemusnahan. Maka manusia hidup dalam keadaan yang sengsara. Apatah lagi kalau kita tengok, banyaknya yang menjadi mangsa ialah umat Islam itu sendiri. Kita boleh lihat di mana-mana negara umat Islam yang menjadi medan pertempuran, ada yang dijajah oleh musuh, ada yang disebut sebagai perang proksi yang berlakunya perang saudara di antara umat Islam akibat mereka meninggalkan Islam dan terpedaya dengan perancangan musuh. Baik, kalau kita lihat dari segi peperangan ini, dari segi sejarahnya, ada dinyatakan bahawa di sana ada berlaku perangan zaman Yunani Purba, 1200 tahun 1200 sebelum Masihi, sebagai contoh. Kemudian termasuk ada perang Parsi, perang Alexander Agung, peperangan Laminan. Kemudian zaman Rom kuno tahun 343 sebelum Masihi, itu juga berlaku perang Samnium pertama, kedua, ketiga. Kemudian dengan peperangan-peperangan yang banyak berlaku, kalau kita lihat yang lain-lain pun banyak lagi, dan sebagai contoh, peperangan yang berlaku zaman pertengahan pada tahun 1066 Masihi, berlakunya penaklukan Rom, berlakunya perang salib pada tahun 1096 sehingga 1291, jangan tempoh masa yang lama. Dan kita boleh lihat siri-siri peperangan salib ni. Siri peperangan salib pertama, salib kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Perang salib yang ke-9 pada tahun 1271 hingga 1291. 20 tahun yang kemasanya. Kemudian selepas itu berlakunya perang kemerdekaan Scotland pertama dan yang lain lagi. Banyak lagi. Kemudian di sana adanya peperangan yang berlaku yang disebut Pick and Shoot, perang Itali, tahun 1494 hingga 1559. Bermacam-macam siri peperangan yang ada, termasuk yang melibatkan umat Islam. Sebagai contoh, 1509 hingga 1513 berlaku perang saudara Turki Osmaniyah. Tahun 1516 berlaku peperangan Turki Osmaniyah Mamluk. Kemudian bermacam-macam lagi siri peperangan, terlalu banyak, sehinggalah kalau kita lihat berlakunya peperangan zaman Senapang pada tahun 1800. Ini di segi sejarah lah. Tahun 1800 disebut zaman Senapang. Perang kasta di Haiti, dan macam-macam siri peperangan yang berlaku. Perang Rusia Turki pada tahun 1806, Revolusi Mesir 1805, perang Greek pada 1813, dan bermacam-macam, termasuk
yang melibatkan umat Islam pada tahun 1821, Perang Turki. Ya. Kemudian pada tahun 1828, Perang Rusia-Turki yang melibatkan kita sebut negara umat Islam. Ya. Kemudian 1887, Perang Itali Habsyah pertama. Ya. Kemudian zaman Perang Dunia bermula pada 1904, Perang Jepun-Rusia. Ya. Kemudian 1911, Perang Itali-Turki. Itu perang, siri-siri Perang Dunia Pertama. Ya. Kemudian ada di sana Perang Dingin, zaman Perang Dingin. Ya. Tahun 1944, Perang Saudara Yunani, Perang Saudara Cina, Perang Indochina Pertama. Ya. 1948, Darurat Tanah Melayu, melibatkan negara kita. Begitulah berlakunya perang saudara di Vietnam dan di tempat-tempat yang lain, termasuk negara-negara umat Islam. Perang saudara Habsyah, Perang saudara Angola, Perang saudara Lebanon ataupun Lebanon. Ya, Perang saudara di Sri Lanka. Kemudian selepas Perang Dingin, bermacam-macam lagi peperangan yang berlaku, termasuk disebutkan perang yang melibatkan penjajahan Iraq yang pada tahun 2003 dan berlakunya krisis Lebanon Israel pada tahun 2006. Ya, dan peperangan yang masih berlaku, kalau kita lihat Perang Saudara Somalia yang berlaku pada tahun 1977. Ya, Perang Saudara Afghanistan 1978. Alhamdulillah kini Afghanistan telah diambil alih oleh Taliban, walaupun di sana macam-macam ulasan yang dibuat. Jadi kita ambil sumber daripada sumber yang benar, kita jangan ambil sumber daripada musuh yang cuba memburuk-burukkan kumpulan Islam ni. Ya. Baik. Kemudian berlakunya perang saudara di Algeria, ya, perang saudara di Uganda, dan juga berlakunya konflik di Darfur, ya, Sudan, yang memperlihatkan kepada kita hingga sekarang ramainya pelarian-pelarian yang tinggal ataupun menghuni kem-kem pelarian. Dan kita melihat bagaimana berlakunya penjajahan kepada bumi suci umat Islam, Palestin, ya, sebagai contoh. Al-Aqsa atau Baitul Maqdis yang dijajah oleh Israel, yang dikuasai oleh mereka. Ya, kita boleh lihat di begitulah di tempat-tempat lain. Ya, yang mana penting kepada umat Islam untuk membina kekuatan, ya, supaya mereka tidak dijajah dan tidak mudah diperlakukan sesuatu yang tidak baik, ya, oleh musuh-musuh Islam kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan hendaklah kamu bersedia untuk kamu menghadapi mereka dengan kekuatan, ya, dan dengan kuda yang siap untuk dipacu. Ia akan menyebabkan ianya menggerunkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Jadi kelengkapan persenjataan yang Allah perintahkan kepada umat Islam untuk mereka menguasai adalah untuk mereka mempertahankan diri dan untuk mereka menjaga keamanan. Ya. Sekali itu untuk perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.